Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Zulkifli. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang tajuk agihan menggunakan kaedah al-rad. Baiklah, di sini kita dapat lihat maksud al-rad daripada segi bahasa adalah kembali dan berpaling. Daripada segi istilah pula, al-rad bermaksud pengurangan pada asal masalah dan penambahan pada kadar saham yang telah ditentukan. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia adalah kaedah ini digunakan untuk mengembalikan lebihan harta kewaris ashab al-furud yang ada di dalam satu kes faraid atau tiada waris as-sabah yang mewarisi lebihan harta itu. Maksudnya di sini dengan lebih jelas adalah al-rad adalah satu kaedah untuk menyelesaikan harta daripada si mati kepada waris yang terdapat lebihan, iaitu adalah harta si mati yang masih ada lebih selepas selesainya agihan kepada setiap waris yang patut diberikan. Dengan lebih tepat, sebagai contoh, mungkin si mati ada meninggalkan sebanyak RM5,000 dan telah pun diberikan agihan kepada semua ahli-ahli waris dan tinggal lebihan sebanyak RM2,000. Masa kaedah al-rad ni digunakan agar RM2,000 itu dapat diagihkan dengan cara yang sah dan mengikut fardu. Baiklah, seterusnya adalah syarat-syarat yang perlu ada untuk menyelesaikan ataupun untuk menggunakan kaedah al-rad ini. Baiklah, yang pertama adalah terdapat waris as-sabah ashab al-furud yang mewarisi harta secara fardu, iaitu bahagian tetap. Maksudnya di sini adalah si mati mendapat waris ashab al-furud yang mewarisi harta beliau. Yang kedua adalah terdapat lebihan harta selepas diagihkan kepada waris ashab al-furud. Ini adalah maksud saya yang saya kata sebentar tadi, di mana si mati mempunyai waris dan mendapat lebih ataupun mendapat lebihan harta yang lebih selepas selesai semua agihan diberikan kepada waris-waris si mati. Dan yang ketiga adalah ketiadaan waris sobah, iaitu mengambil secara baki, iaitu di mana apabila waris si mati tidak mempunyai apabila si mati tidak mempunyai waris. Sebagai contoh, apabila si suami meninggal dunia dan tidak ada anak dan hanya mempunyai isteri sahaja, maka dengan syarat-syarat ini bahawasanya kaedah al-rad ni boleh digunakan. Yang ketiga adalah pendapat-pendapat yang diberikan untuk menyokong, dan ada juga pendapat-pendapat yang tidak menyokong kaedah al-rad dilaksanakan. Seperti mana yang tertulis di dalam slide ini, pendapat satu adalah golongan yang menerima kaedah al-rad sebagai salah satu bentuk pewaris, iaitu di mana terdapat golongan ataupun para sahabat ataupun ulama-ulama, antaranya Umar Ibn Al-Khattab, Uthman, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Mujahid At-Tawari, Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanbali. Bagi golongan yang menolak penggunaan kaedah al-rad dalam pewarisan adalah Zaid Ibn Thabit, Al-Azwa, Urwah, Al-Zuhri, Maliki, dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Maksudnya di sini adalah di Malaysia kaedah al-rad ini sangat tidak digunakan sebenarnya. Walaupun bagaimanapun ini boleh menjadi sebagai salah satu ilmu ataupun perkongsian yang amat berguna kepada kita semua. Kerana apa? Kerana Malaysia lebih menggunakan mazhab Syafi'i sebagai panduan dalam kehidupan. Sini saya akan berikan dua contoh ataupun dua situasi yang boleh digunakan ataupun cara-cara menggunakan kaedah al-rad, iaitu situasi pertama, kes faraid tanpa waris suami atau isteri. Maksud di sini adalah si suami meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, hanya isteri sahaja. Dan yang kedua adalah kes faraid berserta waris suami atau isteri, iaitu di mana apabila suami meninggal dunia dan beliau ada anak-anak dan juga isteri. Bagaimanakah cara untuk menggunakan kaedah faraid dalam agihan harta pusaka? Baiklah, ini adalah contoh situasi pertama, dan contoh kes dia adalah seorang lelaki meninggal dunia dan mempunyai baki harta bernilai RM3,000. Maksudnya di sini kita nampak pada kotak pertama, iaitu waris, dan waris bawah dia tu ibu. Maksudnya kadar fardu yang telah ditetapkan untuk agihan kepada si ibu adalah 1/3. Maksudnya saham yang dikenakan adalah 1/3 dan lebihan bahagian adalah 2/3. Ini adalah al-rad, iaitu lebihan harta pusaka, iaitu 2/3. Maksudnya tasih secara al-rad dikira sebagai 1/3 tambah 2/3, iaitu sama dengan 3/3. Maksudnya si ibu akan mendapat nilai sebanyak RM3,000. Maksudnya di situ jumlah keseluruhan jadi 1/1 dan si isteri
si isteri mendapat kesemua harta baki yang ada. Ini adalah satu contoh yang mudah. Kerana apa? Kerana si suami tidak ada sebarang waris, dia hanya isteri sahaja. Ini ada satu contoh yang sangat mudah. Saya harap semua faham. Untuk perkongsian yang lebih mendalam, saya akan menerangkan dalam situasi kedua. Baiklah, bagi situasi yang kedua adalah ketika mana seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya adalah 3 anak perempuan sahaja. Maka harta pusaka dia yang terdapat lebihan adalah bernilai RM3,000. Baiklah, seperti mana yang kita tahu bahawasanya bagi anak perempuan mengikut kadar fardu adalah sebanyak 2/3. Nampak di situ di dalam kotak kadar fardu ada sebanyak 2/3. Maksudnya di sini adalah lebihan bahagian ataupun kadar ar-ra' yang tinggal ada sebanyak 1/3 sahaja. Baiklah, mengikut pendapat ulama adalah 1/3 perlu dibahagikan kepada ketiga-tiga anak perempuan tersebut. Maka akan ditambah bahawasanya 1/3 akan tambah dengan 2/3, maka jadilah 3/3. Dan kita apabila mendapat 3/3, kita akan patah balik ke belakang dan melihat bahawasanya dia ada 3 anak perempuan, maka akan dibahagikan dengan 3. Maksudnya satu anak perempuan akan mendapat 1/3 daripada harta pusaka dan setiap seorang akan mendapat sebanyak RM1,000. Makanya jumlah keseluruhan adalah sebanyak 3/3. Maksudnya di sini adalah setiap satu daripada waris ataupun anak perempuan akan mendapat RM1,000 sebanyak seorang. Maka nilai keseluruhannya menjadi RM3,000. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Kamal Habibi bin Kamaruzaman daripada kelas DSI 5A. Hari ini saya nak membentangkan tentang kaedah agihan faraid melalui kaedah al-aul. Definisi al-aul dari sudut bahasa ialah mengangkat suara ketika menangis dan kecenderungan. Manakala daripada sudut istilah pula, ia adalah penambahan saham-saham waris daripada jumlah asal masalah dan berlakunya kekurangan pembahagian hubungan sebenar mereka. Tujuan daripada kaedah al-aul ini adalah kaedah ini digunakan dalam masalah faraid yang mempunyai lebihan saham berbanding jumlah asal yang sepatutnya. Dalam kaedah agihan faraid ini, berkemungkinan sesuatu penyelesaian kaedah agihan ni terdapat melibatkan beberapa nombor, iaitu ada nombor 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Tetapi kaedah dalam kaedah al-aul ini, dia menggunakan pengiraan yang menghasilkan pecahan yang tidak wajar ataupun persangka lebih besar daripada penyebut. Dan terdapat dalam beberapa ulama mengatakan dalam kaedah al-aul ni hanya menggunakan 3 nombor sahaja, iaitu nombor 6, 12 dan 24. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh kes dalam kaedah al-aul ini. Yang pertama sekali, iaitu 6 akan boleh bertambah menjadi 7. Contohnya apabila si mati itu adalah seorang perempuan, iaitu dia meninggalkan waris, iaitu suami, seorang saudara perempuan seibu sebapa, kakak ataupun adik kandung dan juga saudara perempuan sebapa. Kita akan menyelesaikan seperti biasa mengikut pengiraan yang pernah kita selesaikan, ataupun kita akan menggunakan formula faraid, iaitu suami si mati akan mendapat 1/2 sebab si mati tidak meninggalkan zuriat. Saudara perempuan seibu sebapa akan mendapatkan 1/2 kerana bilangannya hanyalah seorang, dan saudara perempuan hanya akan mendapat 1/6. Untuk mengungkapkan 2/3. Bila kita selesaikan antara nombor 2 dan juga nombor 6, maka kita akan ambil nombor 6 itu sebagai pembawa, iaitu asal masalah itu.
Jadi, apabila kita menentukan saham setiap waris ialah dengan mencari 6 dan bahagikan dengan 2 darab dengan 1. Jadi sama dengan 3. Lepas tu 6. Lepas tu 6 bahagikan dengan 2 darabkan dengan 1 sama dengan 3. Dan 6 bahagikan dengan 6 darab dengan 1 sama dengan 1. Apabila kita jumlahkan keseluruhan saham waris untuk kes ini berjumlah sebanyak 7, maka inilah nilai contoh pertambahan saham yang akan berlaku yang menyebabkan habuan akan menjadi mengecil ataupun nilai harta si mati akan mengecil bagi jumhur fuqaha pula. Pendekatan yang telah digunakan dalam kes ini ialah kita abaikan nombor 6, iaitu asal masalah asal itu, dan kita ambil nombor 7 supaya bilangan saham dan juga bilangan nombor asal adalah sama. Maka pecahan akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta sebenar si mati itu nanti. Okey. Sepatutnya harta itu patut dibahagikan dengan 6. Sekarang sudah dah dapat dibahagikan dengan 7. Jadi itulah yang dimaksudkan habuan itu akan jadi mengecil. Okey, baiklah. Lepas tu contoh yang kedua pula ialah asal masalah bernombor 12. 12 ia boleh bertukar menjadi 13 bila si matinya adalah lelaki dan dia menyiakan waris iaitu ibu, isteri dan juga 2 saudara perempuan sebapa. Jadi kadar formula yang ditetapkan untuk kes ini, ibu akan mendapat 1/6 kerana si mati mempunyai beberapa orang adik-beradik. Seorang isteri pula akan mendapat 1/4 kerana si mati tidak mempunyai zuriat dan juga 2 orang saudara perempuan sebapa akan mendapat 2/3 kerana bilangannya melebihi daripada seorang. Antara nombor 4 dengan nombor 6 dan juga nombor 3 boleh bertemu dengan asal masalah yang sama iaitu 12. Walau bagaimanapun, bila kita campurkan jumlah saham di atas nombor itu berlebihan. Dalam kes ini menjadi 13. Bagi jumhur fuqaha pula, kes ini juga dinamakan sebagai kes al-aul. Maka abaikan nombor 12 ataupun asal masalah yang lama, maka ambillah nombor 13 sebagai asal masalah yang baru. Sekian daripada saya. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ifadul Hamsyari bin Ahmad Umari dari kelas DSI 5B. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah at-tashyih. Sebelum saya akan menerangkan tentang kaedah at-tashyih ini, saya akan menerangkan permulaan dahulu. Tashyih ini bermaksud adalah untuk agihan setiap ahli waris yang ada untuk diserahkan saham kepada si mati kepada setiap semua orang pada bilangan yang sama tanpa ada perpuluhan. Okey, maksud tashyih ini diambil dari perkataan Arab iaitu siha, bermaksud baik. Dan kata lawannya adalah sakit. Manakala tashyih ini bermaksud pula menghilangkan perkara yang salah dan aib. Tetapi jika dimasukkan dalam faraid, bermaksudnya adalah untuk menghilangkan perpuluhan dan segala salah, untuk menetapkan angka yang tepat dan cukup tanpa ada perpuluhan. Okey, baik. Yang pertama sekali adalah keadaan penentuan at-tashyih ini. Saya akan menerangkan tentangnya dahulu. Yang pertama adalah nilai saham dan bilangan waris tidak sama tetapi boleh diselaraskan dengan satu angka yang sama. Yang kedua pula saya akan menerangkan nanti, nilai saham adalah sama dengan bilangan waris. Yang ketiga pula, nilai saham dan bilangan waris tidak sama serta tidak sepadan dengan satu angka yang lain. Okey, baik. Yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang keadaan penentuan at-tashyih. Yang pertama adalah nilai saham adalah sama dengan bilangan waris, iaitu tashyih berlakunya langsung tanpa sebarang penyelarasan dengan nilai tertentu. Okey, baik, seperti ini.
ibu mendapat 1/6 dan anak perempuan mendapat 2/3 kerana apa? Ia dah dapat lebih daripada seorang. Bapa mendapat asabah iaitu baki daripada nilai saham tersebut. Ibu mendapat 1/6 daripada saham tersebut. 4 anak perempuan mendapat 4/6 iaitu tidak perlu berlaku penyelarasan ataupun perlu dibahagi ataupun darab dengan nombor yang lain kerana apa? Mendapat 4/6 cuma bahagi 1/6 seorang daripada 4 itu. Bapa mendapat 1/6 dan jumlahnya mendapat 6/6. Cukup untuk nilai saham ini untuk dibahagi kepada sama rata. Itu yang pertama. Okey, baik, yang kedua pula adalah keadaan penentuan antarsyir, iaitu nilai saham dan bilangan waris tidak sama tetapi boleh diselaraskan dengan satu angka yang sama, iaitu mendarab asal masalah dengan angka yang sama tersebut untuk mendapat asal masalah yang baharu. Okey, baik, sebagai contohnya, ibu mendapat 1/6 daripada kadar fardu, 8 anak perempuan mendapat 2/3 daripada kadar fardu. Bapa pula mendapat asabah iaitu nilai baki nilai saham tersebut. Okey, baik, sahamnya ibu mendapat 1/6 dan jadi masalahnya adalah 8 anak perempuan mendapat saham 4/6 dan kita perlu bahagikan kepada 2. Kerana apa? Kerana untuk mendapat nombor yang sama iaitu 8 dan juga 4. Jadi saya darab 4 darab dengan 2 mendapat 8/12. Jadinya daripada 8 orang mendapat 1/12 daripada seorang, 1/8 daripada seorang. Dan bapa pula mendapat 2/12. Jadi baki dah 12/12, jadi cukup dan nombor angka yang sama setelah saya bahagi dan juga mendapat daripada darab. Okey, baik, yang ketiga pula adalah keadaan penentuan antarsyir, iaitu nilai saham dan bilangan waris tidak sama serta tidak sepadan dengan satu angka yang lain, iaitu mendarab bilangan waris yang ada dengan nilai saham untuk mendapat asal masalah yang baru. Sebagai contohnya, suami mendapat kadar fardu iaitu 1/4, anak perempuan pula mendapat 1/2, tiga anak perempuan kepada anak lelaki pula mendapat 1/6 daripada kadar fardu. Saudara lelaki seibu sebapa pula mendapat asabah iaitu baki nilai daripada saham tersebut. Okey, baik, saham pula mendapat 3/12 daripada suami. Anak perempuan pula mendapat 6/12 daripada saham tersebut. 3 anak perempuan kepada anak lelaki ini pula menjadi masalah kerana apa? Mendapat 2/12 daripada saham tersebut. Jadi kita tak boleh menggunakan bahagi kerana apa? Tidak boleh berjumpa dan akan mendapat perpuluhan. Kerana apa? Kita memerlukan nilai yang tetap. Okey, saya mulakan dengan darab, iaitu darab kepada nombor yang nilai yang paling besar, iaitu 3 anak perempuan itu. Jadi kita mula paling bawah, 12 darab dengan 3 mendapat 36 nilai dia. Jadi itu adalah jumlah dia. Okey, baik, 3 darab dengan 3 mendapat 9. Anak perempuan pula mendapat 6 darab dengan 3 mendapat 18 daripada 36 tersebut. Anak perempuan pula mendapat setelah 2 darab dengan 3 mendapat 6 daripada 36. Jadinya saya bahagi, salah seorang mendapat 2/3 daripada seorang. Saudara lelaki seibu sebapa pula mendapat 3/36 daripada seorang kerana seorang sahaja. Jadi total dia saya mendapat jumlah daripada asal masalah iaitu 3/36. Jadi jumlah yang tepat dan tanpa perpuluhan. Kita boleh menggunakan kaedah al-tasyir ini ketika dalam keadaan yang memerlukan nombor yang tepat dan tanpa perlu ada perpuluhan dari al-tasyir ini. Okey, baik, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hakim bin Ustazah daripada kelas DSI 5B. Sekarang ni saya akan terangkan tentang kaedah al-taksir. Okey, kaedah al-taksir ni dibahas daripada perkataan Arab iaitu asalah. Okey, taksir asalah. Okey, seterusnya saya akan
bagi tahu dia ada dua pengertian, iaitu dari segi bahasa. Dari segi bahasa ialah asal sesuatu atau sesuatu terbina di atasnya sesuatu perkara. Seterusnya dari segi istilah pula, iaitu dia satu proses untuk menghasilkan angka terkecoh yang boleh dibahagikan kepada setiap ahli waris yang berhak tanpa berlaku pecahan. Okey? Maknanya ini dia nak bahagi sama rata, tak ada pecahan. Okey? Seterusnya kita ikut kalau dalam matematik dia hampir menyerupai penentuan nilai secara gandaan sepunya yang terkecil, iaitu GSTK. Okey, contohnya macam gandaan 2, 2, 4, 6, 8. Okey, dia macam itu. Okey. Sekarang ni saya akan beritahu 4 cara penentuan kaedah al-taksir. Okey. Yang pertama, hanya waris lelaki yang menerima secara asabah bin nafsi sahaja. Yang kedua, hanya waris asabah yang terdiri daripada lelaki dan wanita sahaja. Seterusnya, hanya waris asbab al-furud bersama dengan waris yang menerima asabah. Dan yang terakhir, beberapa waris asbab al-furud sama ada wujud waris asabah ataupun tidak. Saya akan terangkan cara penentuan kaedah atas sini dari asal masalah. Okey. Asal masalah bagi hanya waris lelaki yang menerima secara asabah bi'al nafsi, iaitu dia bilangan waris ada. Bilangan waris ada. Okey. Nanti saya akan terangkan punya contoh kes dia. Yang kedua, hanya waris asabah yang terdiri daripada lelaki dan wanita saja, iaitu seorang lelaki mewakili dua bahagian dan seorang waris perempuan hanya satu bahagian. Okey, nak tahu contoh kes? Kita tengok sekejap lagi. Okey. Hanya waris sekarang saya nak menerangkan seterusnya. Hanya waris asbab al-furud bersama dengan waris yang menerima asabah. Dia punya asal masalahnya ialah angka pembawah daripada waris fardu tersebut. Okey, seterusnya beberapa waris asbab al-furud sama ada wujud waris asabah ataupun tidak. Asal masalah dia ialah angka kecil di antara angka yang dapat dibahagikan dengan angka pembawah yang ada. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana caranya. Okey, ya. Okey. Kita pergi kepada contoh kes. Hanya waris lelaki yang menerima secara asabah bi'al nafsi sahaja. Okey, ini contoh kesnya ialah apabila si mati itu dia meninggalkan waris, iaitu 5 orang anak lelaki sahaja. Okey, maka asal masalahnya iaitu 5 bahagian. Okey, dia bagi 5 bahagian, maknanya seorang dapat 1. Okey, anak lelaki 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, jadi 5/5, jadi adil. Okey. Seterusnya, hanya waris asabah yang terdiri daripada lelaki dan wanita sahaja. Okey. Waris-waris dia ialah lelaki dan perempuan macam saya cakap tadi. Okey. Apabila si mati ni, dia meninggalkan waris, iaitu seorang saudara lelaki sebapa dan seorang saudara perempuan sebapa. Okey. Maka asal masalahnya ialah 3 bahagian. Okey. Kadar fardu dia asabah bil al-roy kedua-duanya. Okey, jadi saham dia lelaki akan dapat lebih, iaitu 2/3, manakala wanita 1/3, jadi 3/3. 2 sama 1, 3/3. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada hanya waris asbab al-furud bersama dengan waris yang menerima asabah. Okey, waris-waris dia iaitu kat sini kita ada ibu dan anak lelaki. Okey, apabila si mati itu meninggalkan waris iaitu ibu atau dan anak lelaki. Okey, maka asal masalahnya ialah dia terbagi pada 6 bahagian. Okey, itu asal masalah dia. Kadar fardu bagi ibu adalah 1/6. Saham dia pun 1/6, sama. Seterusnya,
Kalau bagi anak lelaki pula, kadar fardu dia asabah bi nafsi dan saham dia adalah 5/6. Jadi anak lelaki akan dapat lebih. 6/6 sebenarnya. Okey. Seterusnya yang terakhir iaitu beberapa waris asbab al-furud sama ada wujud asabah ataupun tidak. Okey. Waris dia suami dan saudara perempuan si ibu sebapa. Okey. Ini kadar fardu dia iaitu 1/2. Saham dia 1/2. Semuanya sama sahaja. Okey. Dia perlukan tambahan 1 tambah 1/2 iaitu samanya 2/2. Okey. Itu cara nak mengira. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Matarawi dari kelas DSI 5B. Saya akan menyambung pembentangan saya untuk kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah Al-Hajj. Kaedah Al-Hajj ni ialah situasi waris yang terdinding atau terhalang daripada mendapat pusaka sama ada dinafikan terus, maksudnya sama ada tak dapat terus daripada kadar yang sepatutnya, atau berlaku pengurangan ke atas bahagian mereka. Okey. Hajj nuqsan ni terbahagi kepada dua, iaitu terdinding sebahagian dan terdinding sepenuhnya. Terdinding sebahagian ataupun nama lain ialah habl nuqsan. Habl nuqsan ini ialah pemindahan bahagian waris daripada satu kadar kepada kadar yang lain. Dan ini maksud dia ialah waris tersebut akan mengalami pengurangan pada kadar yang sepatutnya didapat. Secara mudahnya, waris daripada kategori ini terdiri daripada waris ashabul furud, yakni yang mempunyai 2 atau lebih daripada kadar bahagian. Satu ialah nilai maksima dan satu ialah nilai minima. Pengurangan akan berlaku pada kadar maksima kepada kadar minima. Mereka masih lagi dapat, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Okey, seterusnya ialah terdinding sepenuhnya ataupun nama lain ialah hajb hirman. Hajb hirman ini ialah penghalangan secara mutlak terhadap waris daripada memperolehi harta pusaka disebabkan wujudnya waris yang lain. Maksudnya waris dari senarai ini, daripada senarai hajb hirman ni tidak layak langsung untuk menerima daripada harta pusaka si mati disebabkan adanya waris yang lebih layak dan utama untuk mendapatkan harta tersebut. Contoh terdinding sebahagian ataupun hajb nuqsan. Kita akan ambil contoh daripada faraid isteri. Maksudnya dekat sini apabila berlaku kematian suami dan harta yang sepatutnya isteri dapat. Okey, dekat sini ada 2 jadual. Pada jadual pertama, waris-waris tersebut ialah ibu. Ibu dekat sini bermaksud isteri. Okey, isteri tersebut akan mendapat 1/4 daripada harta pusaka suaminya. Tapi pada jadual kedua dekat sini kita tengok isteri tersebut hanya mendapatkan 1/8 daripada harta pusaka tersebut kerana adanya anak lelaki. Maka dekat sini berlaku pengurangan pada kadar harta yang sepatutnya isteri itu dapat kerana si mati ataupun si suami meninggalkan anak lelaki, meninggalkan zuriat lelaki. Okey, begitu juga dengan faraid suami. Suami akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka isterinya, tetapi disebabkan adanya anak lelaki, maka dia hanya akan mendapatkan 1/4 daripada harta pusaka isterinya itu. Seterusnya ialah contoh untuk terdinding sepenuhnya. Inilah contoh bagi waris lelaki. Dekat jadual ini adalah ada waris terdinding dan waris pendinding. Waris terdinding ni sepatutnya mendapat bahagian daripada harta pusaka si mati, tetapi disebabkan adanya waris pendinding, yakni ada waris yang lebih layak dan utama, maka waris terdinding ni tidak dapat sedikit pun daripada harta pusaka tersebut. Okey, dekat sini ada cucu lelaki. Cucu lelaki sepatutnya mendapat bahagian daripada harta pusaka, tetapi disebabkan adanya waris pendinding iaitu anak lelaki, maka cucu lelaki tersebut tidak mendapat bahagian langsung daripada harta pusaka tersebut. Begitu juga datuk. Datuk ada waris pendinding ialah bapa. Saudara lelaki seibu mempunyai
waris pendinding iaitu bapa, anak lelaki dan cucu lelaki. Begitu juga dengan saudara lelaki sebapa dan saudara lelaki seibu. Seterusnya ialah contoh bagi waris perempuan untuk terdinding sepenuhnya ataupun hajub ihriman. Okey, untuk waris terdinding bagi belah perempuan ialah nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu ini sepatutnya akan mendapat sedikit daripada harta pusaka si mati tetapi terhalang daripada ibu. Maknanya dekat sini ibu lagi power daripada nenek sebelah ibu ini. Begitu juga dengan nenek sebelah bapa terhalang oleh waris pendinding iaitu ibu dan bapa. Maksudnya dekat sini siapa yang lebih hampir kepada waris maka dia lebih layak untuk mendapatkan harta pusaka si mati tersebut. Okey, untuk kod kelas kita pada hari ini ialah 7 4 kali. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang kurang datang daripada kami, yang baik daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.